Tembikar adalah sejenis alatan perkakasan rumah yang dibuat daripada tanah liat. Tanah liat tersebut telah diproses, dibentuk dan kemudiannya dibakar bagi mengekalkan rupa bentuk dengan pembakaran suhu yang rendah sekitar 800 darjah Celsius tanpa lapisan licau pada permukaan tembikar tersebut. Pada zaman terdahulu, kebanyakan pedagang-pedagang yang datang daripada negara China telah memperdagangkan tembikar-tembikar ini kepada pedagang-pedagang yang lain. Barangan tembikar merupakan antara ciptaan terawal dalam ketamadunan manusia. Ukiran patung wanita dibuat daripada bahan ini ditemukan di tapak arkeologi Dolní Věstonice, Moravia di Republik Czech yang bertarikh dari tahun 29,000 hingga 25,000 sebelum Masihi, sebelum zaman Neolitik. Fungsi tembikar tradisi. Di negeri Perak, tembikar digunakan untuk menyimpan air. Air akan diletakkan di dalam labu yang diletakkan dalam tembikar yang dipanggil labu sayung, akan menjadi lebih sejuk. Negeri Sembilan, tembikar digunakan sebagai lapik tiang rumah. Kebanyakannya digunakan di Cenor, Jelebu, Negeri Sembilan. Di Sarawak, suku Kelabit menyimpan mayat di dalam tempayan. Suku Len Dayak membuat pekasam ikan dan diletakkan di dalam tempayan untuk upacara hari Gawai. Di Sabah, tempayan digunakan untuk memanggil hujan. Suku kaum Murut menyimpan air tapai ataupun tuak di dalam tempayan. Tempayan juga kebanyakannya dijadikan sebagai hadiah perkahwinan, menyambut kelahiran bayi dan juga kematian. Masyarakat Melayu tradisi menggunakan tembikar sebagai tempat perembunan, perasap kemenyan dan juga menyimpan air. Ciri-ciri tembikar ialah poros, tidak bersepuh, dibakar dengan suhu yang tinggi 700 hingga 800 darjah Celsius, dibakar dengan teknik pembakaran terbuka, dibuat daripada tanah liat terpilih. Teknik pembentukan tembikar dengan teknik picit, ragam hias ringkas dan memotif flora, dan tidak menggunakan warna pada tembikar. Untuk langkah yang pertama, pekaji perlu mencari tanah yang sesuai untuk digunakan dalam menghasilkan tembikar ini. Selepas tanah tersebut diambil dan dibawa pulang, tanah tersebut akan ditapis bagi membuang akar-akar kayu maupun benda asing yang terlekat di tanah tersebut. Selepas itu, tanah akan direndam dalam 2 ke 3 hari. Selepas tanah tersebut direndam selama 2 ke 3 hari, tanah tersebut akan ditapis semula bagi membuang benda asing yang lebih kecil yang tidak dibuang semasa tapisan yang pertama tadi. Dan penapis yang digunakan juga adalah lebih halus supaya untuk mengelakkan tiada benda asing yang terlekat di situ. Tanah tersebut ditapis, tanah tersebut diletakkan di dalam bekas yang lebih kecil. Lepas tanah tersebut diasingkan kepada bekas yang lebih kecil, pengkaji boleh memulakan proses untuk membuat bentuk bulat-bulat yang kecil supaya senang untuk pengkaji memasukkan ke dalam acuan yang seterusnya. Selepas itu, tanah akan diletakkan di dalam acuan yang disediakan. Tapi sebelum tanah diletakkan dalam acuan tersebut, pengkaji meletakkan plastik dahulu di atas acuan tersebut untuk mengelakkan tanah tersebut melekat di dalam acuan dan menyukarkan proses pengeluaran acar terbabit daripada acuan tersebut.
Selepas tanah liat tersebut diletakkan di dalam acuan, tanah liat tersebut dibiarkan selama 3 ke 4 hari di bawah cahaya matahari terik. Ini adalah hasil selepas tanah liat tersebut dibuka. Kemudian pengkaji membalut acar tanah liat tersebut menggunakan aluminium foil dan membakarnya di dalam oven selama 1 ke 2 minit pada suhu 400 darjah Celsius. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Zulaikha binti Zulkifli, bernama matrik C19B0792, berumur 23 tahun, berasal daripada Al-Usta Kedah. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan, Elektif Konservasi Warisan. So this is the result yang kita buat tadi. So bentuk dia tak berapa nak simetri sangat disebabkan oleh acuan yang saya guna tu dia ada split sikit, jadi dia agak sengit. And also masa saya cabut daripada acuan tu, tarik plastik tu, dia pecah. So bila dah pecah, jadinya saya perbetulkan balik, saya sambungkan balik. So ada part-part yang saya terpaksa tambah tanah, so jadinya macam dia ada sengit sikit, tapi dia dah kira okey sebab saya dah kikis menggunakan pisau. And also kat dalam ni untuk menghasilkan bulat tu saya menggunakan sudu. So saya kikis, so jadilah sikit kan, tapi saya nak buat asal tu saya nak kekalkan bentuk plastik tu, tapi disebabkan saya kikis jadinya tekstur corak-corak yang saya cuba hasilkan masa awal-awal tu dia dah tak ada lah disebabkan saya kikis. Tapi ni this kind of cantik juga sebab ni macam since saya dah kikis kan, jadinya bentuknya tak berapa nak sekata lah, tapi ni agak cantik lah bagi saya. Okay, yang tu je. Terima kasih.